Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap kamu semuanya sihat. Jadi pelajar, kamu lihat hari ini cikgu membawa kamu pergi ke mana? Ya, cikgu membawa kamu pergi ke galaksi. Mengapa? Kerana hari ini kita nak belajar Geografi tingkatan 2, bab 3, pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Jadi, di akhir pembelajaran, cikgu berharap anda dapat mengenal pasti dua cara pergerakan bumi, menerangkan tentang putaran bumi dan peredaran bumi, menunjukkan kesan putaran bumi. Macam mana dengan peredaran bumi? Ya, kesan peredaran bumi cikgu akan terangkan di video siri kedua untuk bab 3. Jadi jangan lupa, pelajar yang belum subscribe channel saya, mohon tekan subscribe supaya tidak terlepas video-video yang seterusnya. Baiklah, kita pergi ke 3.1, pergerakan bumi. Sebelum itu, apa kata kita pergi lihat sistem suria kita dulu. Sistem suria kita terdiri daripada matahari dan 8 buah planet. 8, okey? Kesemua planet itu beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Apa itu orbit? Ya, orbit samalah seperti landasan. Okey? Pelajar tahu tak? Kereta api itu berjalan di atas apa? Berjalan di atas landasan kereta api. Jadi orbit itu macam landasan untuk planet-planet kita. Jadi mereka semua beredar mengikut orbit masing-masing. Baiklah, bumi bergerak dalam dua cara. Satu adalah putaran bumi. Satu adalah peredaran bumi. Okey, bumi berputar pada paksinya sendiri, tetapi pada masa yang sama dia juga mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang berbentuk bujung ataupun elips. So, maksud elips sama dengan bujung. Baiklah, jadi sekarang kita pergi lihat 3.2, putaran bumi. Bumi berputar pada paksinya yang mempunyai kecondongan sudut 23.1/2 darjah pada satah tegak. Putaran bumi adalah dari arah barat ke timur atau mengikut arah lawan pusingan jam. Satu putaran yang lengkap mengambil masa 24 jam atau 1 hari. Kesan putaran bumi yang pertama adalah kejadian siang dan malam. Bahagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang, manakala bahagian yang tidak menerima pancaran matahari akan mengalami waktu malam. Kesan putaran bumi yang kedua, perbezaan waktu tempatan. Baiklah pelajar-pelajar, kamu cuba lihat di sini. Baik, di sini dia katakan perlawanan bola sepak semasa Sukan Olimpik yang dijalankan di Brazil telah disiarkan secara langsung. Kamu lihat di sini. Perlawanan bola sepak itu disiarkan di Brazil ialah pada 8.30 malam Rabu. Jadi dia melalui satelit telah disiarkan kepada seluruh dunia. Baik, tetapi kita cuba lihat di sini terdapatnya 3 contoh tempatnya yang mempunyai waktu yang berbeza. Kita lihat penonton ini dia menonton perlawanan bola sepak itu di Alaska ialah pada pukul 1.30 petang Rabu. Tetapi penonton yang tinggal di London, dia adalah menonton secara langsung ini pada 11.30 malam Rabu. Manakala penonton yang tinggal di Lahore, dia menonton
secara langsung ialah pada 4:30 pagi Khamis. Pelajar, kamu perasan tak, walaupun perlawanan ini adalah disiarkan secara langsung. Secara langsung maksudnya apa? Maksudnya perlawanan ini dijalankan, kita dengan serta-merta kita boleh menontonnya. Tetapi waktu yang mereka menonton ini adalah berbeza. Jadi ini menunjukkan perbezaan waktu antara tempat, iaitu perbezaan waktu tempatan. Mengapa dia boleh berlaku? Marilah kita lihat. Bumi dia mengambil masa 24 jam untuk melengkapkan satu putaran. Jadi pelajar, kamu sudah belajar kan, jika satu putaran yang lengkap adalah 360 darjah. Jadi sekarang kita nak kira dalam 1 jam bumi berputar berapa darjah. Kita ambil 360 darjah bahagi dengan 24 jam. Jadi kita dapat 1 jam bumi berputar sebanyak 15 darjah longitude. Jika kita bahagikan 60 minit dengan 15 darjah, kita akan dapat 4 minit. Maksudnya 1 darjah longitude bumi perlukan 4 minit untuk berputar. Dan kesan putaran bumi yang dalam tempoh 24 jam ini juga telah mewujudkan 24 zon waktu, iaitu 1 jam bagi 1 zon. Jadi pelajar, kamu boleh cuba lihat di bawah sini. Okey, kamu lihat di bawah sini. Di sini dia menunjukkan setiap zon itu mempunyai perbezaan berapa? Perbezaan 1 jam. Dan jika kamu cuba kira, semua di sini ada 24 zon. Oleh kerana putaran bumi adalah dari barat ke timur, jadi dia menyebabkan kawasan yang di timur garisan meridian pangkal menerima cahaya matahari terlebih dahulu berbanding dengan kawasan yang di sebelah barat. Jadi pelajar, kamu cuba lihat di sini. Yang kosong darjah ini, okey. Yang ini adalah garisan meridian pangkal. Di sebelah kanannya, okey, adalah zon timur. Okey, dan di sebelah kirinya adalah zon barat. Okey. Dan zon timur itu dia menerima matahari lebih dahulu daripada kawasan barat. Jadi masanya juga lebih awal daripada barat. Okey, kita cuba lihat ya. Okey, di London pada sekarang adalah tengah hari. Okey, Isnin tengah hari. Manakala kamu lihat semakin ke arah timur, masanya semakin awal. Kamu lihat di Kuala Lumpur, pada masa sekarang mereka adalah pukul 7 petang. Mereka sudah makan malam di sini. Okey, tetapi di Tokyo pula, Tokyo pada masa sekarang ini dia adalah 9 malam. Mereka sudah menonton TV lah selepas makan. Manakala di London, mereka adalah 12 tengah hari, masih bekerja ini. Jadi kamu lihat negara yang di sebelah barat, okey, ataupun yang ke arah barat, dia menunjukkan masanya yang lebih lambat. Lagi kita lihat yang di San Francisco. San Francisco pada masa itu barulah 4 pagi. Lihat, dia masih tidur. Jadi, 4 gambar raja ini menunjukkan perbezaan waktu tempatan untuk tempat yang berlainan kerana kesan daripada putaran bumi. Kesan putaran bumi yang ketiga,
pembiasan angin lazim. Putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan daya Coriolis. Daya Coriolis ini boleh menyebabkan pemesongan arah tiupan angin lazim dunia. Maksudnya, arah tiupan angin itu akan tukar arah akibat daripada daya Coriolis ini. Contohnya, di hemisfera utara, tarikan graviti ini akan menyebabkan pergerakan angin terbias ke arah kanan daripada arah tiupannya. Manakala di hemisfera selatan pula, tiupan angin adalah terbias ke arah kiri. Jadi ini juga merupakan kesan daripada putaran bumi pada paksinya. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita pergi ke kesan putaran bumi yang terakhir, iaitu kejadian pasang surut. Fenomena apabila permukaan air laut naik adalah dikenali air pasang. Sedangkan surut adalah fenomena turunnya permukaan air laut. Baik, fenomena pasang surut dia berlaku sebanyak 2 kali dalam tempoh 24 jam disebabkan oleh tarikan graviti antara bumi dengan bulan atau matahari. Daya tarikan graviti bulan yang kuat akan menarik air laut di permukaan bumi yang menghadap bulan. Contohnya kamu lihat di sini, kawasan B dan D akan mengalami peningkatan paras air laut atau terjadinya air pasang. Pada masa yang sama, kawasan A dan C akan mengalami air surut kerana air laut tertarik ke kawasan B dan D. Tetapi bulan dia akan bergerak. Jadi apabila bulan bergerak ke A dan C akan mengalami air pasang. Dan B dan D sekarang adalah air surut. Terdapat 2 jenis pasang surut, iaitu pasang berbani dan pasang anak. Pasang berbani atau air pasang besar berlaku apabila bulan, bumi dan matahari berada dalam kedudukan garis lurus. Pasang anak berlaku apabila bulan, matahari dan bumi berada pada sudut tegak. Baiklah, pelajar, kita sudah habis bincangkan kesan putaran bumi. Biarlah kita buat sedikit rumusan. Jadi pergerakan bumi terdapatnya 2, iaitu putaran bumi dan peredaran bumi. Apa itu putaran bumi? Iaitu bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur. Manakala peredaran bumi adalah bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan pusingan jam dalam orbit elips. Okey, dan putaran bumi mengambil masa 1 hari atau 24 jam. Baik, kesan-kesan putaran bumi terdapat 4, iaitu kejadian siang dan malam, perbezaan waktu tempatan, pembiasan angin lazim dan kejadian pasang surut. Baiklah pelajar, untuk kesan peredaran bumi, cikgu akan bincangkan dalam video siri kedua untuk bab 3. Jadi pelajar jangan lupa jawablah kuis yang cikgu telah letakkan linknya dalam description video. Dan mohonlah tekan subscribe dan share kepada kawan-kawan anda. Kita jumpa lagi pada video siri kedua. Bye-bye semua.